sebahagian daripada kita tidak faham. Bila tok guru kata kita nak membangun bersama Islam, kita royak kita nak membangun bersama Islam, gapo dia? Orang tanya, gapo dia membangun bersama Islam? Membangun bersama Islam ni hak paling penting sekali, kena bina fikiran dulu. Pemikiran ni kita kena betul dulu. Bukan soal bangun ni, bukan soal jalan raya. Asasnya ialah pemikiran. Sebab pemikiran inilah akan membentuk kehidupan kita. Sebab itulah kita tengok Nabi, bapa Nabi habis masa 13 tahun di Mekah berkecek soal akidah dan akhlak. Ayat-ayat Quran yang turun di Mekah, yang turun di sepanjang Nabi duduk di Mekah 13 tahun, fokus dia. Tema yang dibawa oleh ayat Quran ni dua ya. Kalau kita buat kajian, ulama buat kajian, dua ya, iaitulah akidah, akhlak. Akidah, akhlak. Akidah, akhlak. Dia tak kecek lagi soal peraturan, soal undang-undang, tak kecek lagi soal gotu, soal goni. Dia kecek hanya dua perkara, akidah dengan akhlak. Membetulkan akidah ummah pada waktu. Sebab akidah ini membentuk tasawur kita dalam hidup. Kalau kita ada keyakinan, kepahaman yang tepat, kita akan nampak cara kita melihat hidup ni. Sebab tu 13 tahun Nabi tu kecek bab apa? Bab akidah. Ayat tentang Tuhan, ayat tentang Allah, ayat tentang kehidupan akhirat, ayat tentang syurga, tentang neraka, tentang malaikat, tentang dosa, tentang pahala. Dia tak kecek hal getok hal apa kita hari ni. Tak ada. Pasal masalah besar masyarakat Arab pada waktu tu akidah tidak betul. Akidah yang tidak betul ini membentuk tanggapan hidup yang tidak betul. Supaya kita hari ni lah, kalau kita tidak faham Islam dengan benar, kita tidak nampak agama kita sebetul supaya Quran nak, hadis nak, hak itulah kita akan menterjemahkan benda ni dalam keadaan yang salah. Kita nak bangun negeri, kalau kita tak faham apa itu konsep pembangunan, kita nak mencari kemajuan, kalau kita tidak faham apa itu kemajuan, akhirnya kita nanang sendiri. Supaya ni bila kecek pembangunan, mari dalam kepala kita kedah. Bila kecek pembangunan, mari dalam kepala kita jalan. Bila kecek pembangunan supermarket, bila kecek pembangunan sekolah, bila kecek pembangunan getok. Hak tu yang ada dalam kepala kita. Amo tidak nafikan bahawa sekolah ini tanda kemajuan, hospital tanda kemajuan, getok tanda kemajuan. Tapi ini bukan satu-satunya aspek kemajuan dalam Islam. Pembangunan dan kemajuan adalah pembangunan rohani manusia, pemikiran manusia. Bila manusia boleh tahu dia ni siapa, hubungnya dia dengan Tuhan lagu mana, apa yang patut dia buat dalam alam, dia sudah membangunkan jiwa dia. Dia sudah membangunkan diri dia. Daripada situlah dia menterjemahkan keyakinannya dalam hidup melalui aspek fizikal. Jadi kalau kita rusuk situ, akhirnya bagi kita jalan pembangunan. Biar orang jadi jahat pun. Bagi kita supermarket lah. Biar orang sesok ramai pun, kita tengok saja tak boleh beli. Tu sebagai contoh. Kalau kita nampak hospital saja, biarlah orang sakit tadi masuk hospital sebab macam Itu masalah kita hari ini, inilah yang menipu kita. Sebab tu bila orang kecek, Kelantan ni mundur. Kelantan ni tidak membangun, Kelantan tidak maju. Apa? Sebab kacamata yang dia pakai, otak dia otak barat. Otak sekular. Otak orang putih. Dia nilai Kelantan ni kilat banyak mana, bangunan banyak mana, supermarket banyak mana, jalan banyak mana, rumah-rumah canggih tahu mana. Itulah semata-mata indikator dia. Sedangkan benda ni bukan utama. Bukan hamba kata tak penting, tapi bukan utama. Kalau kita balik dalam sejarah, dalam Islam ni, zaman keemasan Islam, orang putih kata hamba sengeli sebut perkataan Inggeris ni bukan nak beragah dah. Hamba ayat tu lah. Hamba kata kecek putih macam dak. Ngapa 2-3 hari dah tu? Nak sebut tak aku salah. Tujuannya nak royak sebab ada di kalangan kita ni yang berpendidikan barat, ngaji sekolah orang putih. Jadi kalau kita ustaz tak sebut orang putih sepatah dua, dia kata ustaz ni ustaz dogo. Ustaz dogo. Jadi kita kena sebut juga sepatah dua, nak suruh dia tahu ustaz ni reti juga orang putih, bukan berhiali seorang yang pandai orang putih tu. Tu nak royak. Jadi ini asas dia nak royak. Jadi kalau kita tengok dalam secara Islam, orang putih, pemikiran moden barat, bagi dia zaman Nabi itu bukan zaman yang maju dalam Islam. Zaman sahabat tidak. Sebab tu orang putih bila dia nilai tamadun Islam, kemajuan Islam bermula dengan zaman Abbasiyah.
Itulah biasanya bermula dari zaman Abbasiyah. Zaman Umayyah dia tak ambil lagi sebab zaman Umayyah ni tidak banyak kemajuan fizikal, kemajuan kebendaan. Zaman Abbasiyah itulah betul-betulnya berkembang. Di segi bangunnya, di segi kemudahan asah dan sebagainya, zaman Abbasiyah. Tapi kalau kita tengok sudut agama, pandangan Nabi lagu lain. Nabi royak kepada kita dalam hadis yang sahih, yang selalu dibaca. Nabi kata, khairul qurun qarni. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi, sebaik-baik zaman ataupun sebaik-baik kurun, kata Nabi ialah kurun aku, zaman aku hidup. Tu zaman yang paling baik. Thumma alladhina yalunahum, kemudian mari hak yang kedua. Thumma alladhina yalunahum, mari hak yang ketiga. Ya ulama tafsir ke hadis ini ialah 300 tahun yang pertama dalam sejarah Islam. Iaitulah zaman Nabi dan sahabat, zaman tabi'in, zaman at-tabi'in, iaitu the first 3 centuries of Islam. 300 tahun yang pertama Islam, itulah the golden age. Khairul qurun, kata Nabi. Hak ke dia ni tidak. Hak ke dia ni tidak. Nabi tidak kata akhir zaman tak. Nabi kata ni. Sedangkan kalau kita baca dalam sejarah, zaman Nabi apa dia ada? Dari segi pembangunannya. Apa ada? Tak ada apa. Zaman Nabi. Masjid Nabi itu semaya atas pasir. Semaya atas pasir. Semaya atas pasir. Sebab tu dalam satu hadis tu, Arab Badui hak baru masuk Islam kecing atas dalam masjid. Kalau masjid ni kapek supaya kita mabur supaya kita, siapa dia nak kecing? Tentu orang tak kecing. Tolong lagu mana orang tak kecing? Kecuali hak gila ya. Tak. Dia tak akan kecing. Tapi oleh kerana masjid zaman Nabi tu latarnya pasir. Betul-betul pasir. Sebab tu orang Arab ni sudah maya dia pergi bucucang kecing si telur ya. Dalam masjid kecing. Sahabat nak pergi pegang. Nabi kata lok dia. Mungkin tarik tika tu berkobar dalam masjid. Nabi lok dia sudah kecing soliro. Nabi kata, "Wak mari istimbo. Air, ambil air istimbo." Wak mari istimbo air. Sahabat yang ambil air istimbo, Nabi bawa pergi jumpa dia. Nabi tepuk dia. Nabi kata, "Hei pula. Sini bukan tempat kecing ni." Nabi kata, "Sini masjid. Tempat orang pemaya. Lain kali jangan kecing sini." Nabi pun ambil air tu jiru. Tempat dia kecing. Jiru istimbo. Nabi kata cuci dah. Kira suci dah. Boleh buat semayang mula. 2 perkara situ nak royak. Kata ulama, nombor 1 sekali ialah cara kita tegur orang. Kalau kena kat ambo, pai win napas lalu dah. Basah menung kau ni kecing dalam masjid. Kalau kena kat ambo lah. Dah, tapi Nabi tu dia royak dengan molek. Ni bukan tempat orang kecing, tempat orang maya. Lepas tu yang kedua dari segi pekahnya, cara membersihkan najis. Terutamanya kecing di atas tanah, cukup dengan kita cuah setimbul air. Tidak payah kata kena gahar sodok tanah tu pergi buai lain dok. Pakai cucu air tu cuci dah, boleh lepas tu boleh buat sembahyang. Tu nak royak. Itulah masjid zaman Nabi. Tiai sekeliling batai taman. Tiai tu batai pokok taman Nabi kerat tok bocu. Bumbung ke apa dia? Pelepah taman. Nabi buh pok gini kak. Lepas tu bubuh pelepah taman datang. Sebab tu dalam satu hadis Nabi disebut dalam satu hadis waktu semaya zuhur, bila matahari panas Nabi melewat ke semaya zuhur. Itu adalah satu hadis yang sahih. Ambo baca hadis tu masa ngaji, ambo heran. Kata apa Nabi pelambat semaya zuhur waktu tari panas. Tanya 2-3 orang ustaz, tak boleh jawab juga. Masuk universiti baru jumpa jawab pek. Rupanya moga rabau masjid tu pelepah taman. Pelepah taman ni nak teduh setara mana? Jadi sebab tu bila hari tu panas terik, Nabi pelambat semaya tak seri panas orang semaya. Nabi tak seri tak pergi semaya. Nabi tunggu tari tu teduh sikit barulah Nabi pergi semaya zuhur. Pasal nak mengelakkan panas atas kepala. Setara tu yang masjid zaman Nabi. Oh kalau boleh kau menung hari ni Nabi tak buat masjid seputih habuk dia kata. Tentu nak dia akan kata begitu. Jadi Nabi setara tu yang masjid atas pasir yang mayat. Tentu kalau boleh kau menung hari ni. Pasal otak tu cara mikir. Dia ingat bila masjid ni mesti jeguk besar juta biar tak imam atau bila pun. Dia nampak tu je. Tapi tengok tu lah. Zaman Nabi, setara Masjid Nabawi tu, lagu tu yang masjid. Selama-lama sehinggalah mari zaman lain barulah buat jadi batu. Ada hari ni tu bukan zaman Nabi, bukan zaman sahabat.
Zaman lain dah ada. Setara tu. Jalan raya tak ada. Bangun ni tak ada apa. Tapi apa Nabi kata zaman dia zaman yang terbaik. Khairul qurun qarni, zaman terbaik zaman aku. Sebab nilai baik ni bukan pada bangun ni. Nilai baik ni bukan pada kemudahan asas. Nilai baik ni bukan kepada fizikal. Walaupun benda ni penting. Jangan silap faham, jangan kata tak penting, tak penting. Tapi ini bukan kayu ukur yang utama. Kayu ukur yang utama bagi kita orang beriman ialah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ni ikut agama ke tak? Amal Islam ke tak? Buat molek ke tak? Hak tu lebih penting daripada jalan raya. Lebih penting daripada hospital. Hospital ni berubat penyakit zahir. Penyakit batin lebih berat pada penyakit zahir lagi.